Okay, Cik Nip, untuk guideline in understanding medical card ni saya explain sikit. First kali kita ada bahagian exclusion. Untuk tempoh 30 hari selepas kita mencarum medical card, ianya tak akan cover kecuali kes kemalangan ataupun kes demam panas sebagai contoh. Dan kita ada 120 hari yang tidak cover, iaitu 6 list penyakit. List ni saya akan bagi kemudian. Okey. Dan dalam masa setahun dua medical card kita ni, jika terkena penyakit seperti slip disc ataupun tumor ataupun thyroid, ianya mungkin akan jadi kes investigate dulu dan based on report doktor. So setahun dua memang agak berdebar jugalah untuk apa-apa kes Cuma saya ada pengalaman untuk sakit jantung selepas 2 tahun lebih macam tu memang cover. Yang tu nanti saya share lah kisah dia. Dan of course kalau polisi ni lapse memang tak cover, dan yang tak bestnya tempoh menunggu akan balik semula kepada 120 hari. Okey, jika kita keluar negara, jika kita duduk 90 hari direct di overseas, ianya tidak cover. Dan ada 27 exclusion yang tak cover. Sebagai contoh, extreme sport, penyakit sedia ada, berkatan, rawatan dengkur. Nanti saya share list dia ya, Cik Nik. Okey, untuk admission pula, kita call Media Express untuk bertanya berkaitan dengan apa situasi yang kita hadapi lah, berkaitan dengan kita punya masalah kesihatan pada masa tu. Apabila dah okey, kita terus ke hospital dan bawa referral letter dan medical card dengan IC. Kita juga akan kena isi medical form ataupun admission form. Masa tu kita akan start mula berurusan dengan doktor, registration staff, admission staff untuk kemasukan hospital. Dan normally pihak hospital akan minta deposit. Untuk dapatkan GL, kebiasaannya kita akan kena tunggu dalam 1 ke 3 jam. Untuk base payment, kita akan bekerjasama dalam memastikan polisi takaful Encik Nip sentiasa enforce. Jika auto debit akaun takaful Encik Nip tidak aktif, cepat-cepat bagi tahu saya untuk saya ambil tindakan. Untuk pay and claim, situasi outpatient treatment. Sebagai contoh, peserta terkena slip disc yang tak perlu pembedahan tapi kena fizio sahaja. Situasi pre-hospitalization sebelum admit. Untuk situasi post-hospitalization after discharge ataupun rawatan susulan. Dan untuk kes investigate, sebagai contoh, peserta mencarum baru 6 bulan dan terkena batu karang. Untuk co-payment, peserta perlu bayar 20% daripada lebihan hak seumur hidup ataupun maksimum 3,000 sahaja. Untuk do and don'ts, as a client, kita jangan cakap info yang tak pasti ataupun tidak sahih. Sebagai contoh, kita pergi jumpa doktor sebab sakit dada dan tiba-tiba kita ada cakap juga, tapi dulu rasanya dekat kaki pun sakit juga. Dulu tu adalah 10-20 tahun lepas, which is kita pun sebenarnya tak ingat benda tu secara betul. Dan kalau boleh, elakkan orang lain yang bercakap pasal masalah kesihatan kita. Sebagai contoh, isteri kita yang mungkin tak tahu sangat pun pasal tahap kesihatan kita. Jika berlaku sedikit kesulitan semasa proses kemasukan hospital, jangan panik, tetapi terus bagi tahu ejen supaya ejen alert, dan make sure ejen juga ada buat follow up dengan pihak-pihak tertentu. Elakkan masuk hospital yang bukan di dalam list takaful. Dan yang penting, medical card bukan segala-galanya. Sebagai contoh, ini kerana pernah juga berlaku apabila peserta nak membuat rawatan di hospital swasta, tetapi
pihak hospital swasta telah mengesyorkan dia membuat rawatan di hospital kerajaan. Dan ada juga kes yang bila nak masuk hospital swasta, kesemua hospital swasta yang dia pergi tu telah penuh kerana ketika itu ramai orang sakit. Encik Nip, untuk guideline in understanding medical card ni dah tamat saya punya explanation. Cuma sekiranya ada further question ataupun nak suruh saya explain lagi, boleh terus berhubung saya dengan WhatsApp ataupun call pun boleh. Alright, sekian, terima kasih.